CTU 211 Sains dan Teknologi dalam Islam disediakan kepada Puan Anis Adilah binti Nur Azumai. Ahli kumpulan diketuai oleh Wan Irdina Liana binti Wan Saiful Jafni, Nur Hafizah Husna binti Malufi, Nurul Syafiqah binti Muhammad Suhaimi dan Nurul Hanis Najwa binti Muhammad Nazar At-Tabri. Definisi adab. Apa itu adab? Adab berasal dari perkataan Arab iaitu adaba yang memberi maksud perilaku dan perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Definisi sunnah. Sunnah adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, sama ada ia dalam bentuk percakapan, perbuatan ataupun persetujuan ikrar daripada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, kita beralih kepada definisi saintifik pula. Saintifik merupakan kaedah yang digunakan untuk menyiasat sesuatu fenomena, menceburi ilmu baru atau membetulkan dan menyepadukan ilmu terdahulu. Kaedah ini berasaskan bukti yang boleh dicerap, empirik dan boleh diukur. Kaedah saintifik meliputi pengumpulan data melalui pencerapan dan penguji kajian serta perumusan dan pengujian hipotesis. Umum mengetahui adalah menjadi sunnah Rasulullah SAW untuk makan menggunakan tangan kanan dan 3 jari. Hukumnya mengikut mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali juga adalah sunat menggunakan tangan kanan, makruh dengan tangan kiri tanpa keperluan. Ini bermaksud makan dengan tangan kanan hanyalah sunat dan dianjurkan, dan makruh hukumnya makan dan minum menggunakan tangan kiri ketika tidak dalam keadaan darurat. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah juga disebutkan bahawa jika ada keuzuran yang menghalang seseorang untuk makan dan minum dengan tangan kanan, contohnya kerana sakit atau luka, maka tidaklah makruh untuk menggunakan tangan kiri. Terdapat beberapa hadis yang membawa maksud berkaitan makan menggunakan tangan kanan ini. Seperti yang boleh kita lihat, yang pertama, jika seseorang di antara kalian makan hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaklah juga minum dengan tangan kanannya. Kerana syaitan makan menggunakan tangan kirinya dan juga minum dengan tangan kirinya juga. Seterusnya, ada kisah Nabi yang juga menyebutkan seperti yang boleh kita lihat di hadis yang kedua. Maksudnya, ada seseorang lelaki makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." Seterusnya pemuda itu menjawab, "Aku tidak mampu." Jadi baginda bersabda, "Semoga kamu benar-benar tidak mampu melakukannya." Tidaklah dia enggan untuk makan dengan menggunakan tangan kanannya, melainkan kerana kesombongan pemuda itu sendiri. Setelah kejadian tersebut, tangannya memang betul-betul tidak mampu untuk sampai ke mulutnya. Jelas menunjukkan di sini, janganlah kita bongkak untuk makan menggunakan tangan atau tangan kanan kita sendiri. Seterusnya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, sunnah Nabi juga adalah makan menggunakan 3 jari. Hal ini kemudiannya menjadi tanda tanya kepada masyarakat zaman kita. Bagaimana hendak makan nasi menggunakan hanya 3 jari? Sunnah menggunakan 3 jari ini boleh dilakukan apabila kita makan makanan seperti roti, buah-buahan atau makanan-makanan sunnah seperti kurma dan seumpamanya. Ini kerana dengan cara ini akan kelihatan lebih beradab. Namun tidak sesuai jika melakukannya apabila hendak makan nasi. Rasulullah juga turut melakukan perkara yang sama apabila makan makanan yang tertentu. Secara ringkasnya bergantung kepada makanan yang kita makan itu sendiri. Tambahan lagi, beliau juga akan menjilat jarinya apabila selesai makan. Seterusnya, kita balik kepada segi saintifik pula. Semua sunnah-sunnah ini mempunyai manfaat bukan sahaja dari pandangan Islam, malahan juga dari segi saintifik. Makan menggunakan tangan lebih baik daripada menggunakan peralatan seperti sudu, garfu
atau seumpamanya kerana tangan kita sendiri merupakan sambungan luaran untuk sistem penghadaman. Jutaan saraf di hujung jari akan menghantar signal mengenai makanan termasuklah suhu, tahap kepedasan dan sebagainya supaya perut kita akan bersiap sedia menerima makanan tersebut. Selain itu, enzim pada tangan atau jari akan membantu proses penghadaman. Hal ini kerana penelitian juga membuktikan bahawa makan menggunakan tangan sendiri atau jari terbukti lebih menyihatkan kerana di jari-jari terdapat enzim RNASE yang dapat melemahkan aktiviti bakteria patogen yang terdapat pada jari ketika makan. Apabila kita menyuap makanan, bakteria patogen akan terikat pada enzim tersebut. Begitu makanan masuk ke dalam saluran pencernaan, maka enzim ini akan turut melemahkan pergerakan bakteria hingga ke saluran pembuangan. Bukan sahaja bakteria, virus juga dapat dilemahkan dengan enzim ini. Seterusnya, menurut kajian yang dilakukan oleh Christian B. Anfison, enzim RNASE yang telah disebutkan ini akan membantu menggagalkan dan menghentikan rembesan asid ribonukleik yang berada dalam makanan, sekaligus mencerna kepada komponen yang lebih kecil yang mana dapat membantu proses pencernaan dan penghadaman kita. Enzim ini juga dikenali sebagai agen antimikrobial, iaitu agen yang membunuh dan merencat pertumbuhan mikroorganisma. Menjilat jari selepas makan pula dapat menambah jumlah enzim ke dalam perut kita bagi melancarkan proses pencernaan makanan. Walaupun umum mengetahui bahawa di dalam perut mempunyai enzim yang tersendiri, tetapi belum cukup untuk mencerna makanan dengan sempurna. Jadi, proses pencernaan dapat dibantu dan menjadi lebih mudah. Seterusnya, basuh tangan sebelum makan. Adab membasuh tangan sebelum makan mengikut sunnah. Sabda Rasulullah SAW, keberkatan makan itu ialah dengan berwuduk sebelumnya dan selepasnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengikut Imam An-Nawawi, maksud berwuduk di sini ialah membasuh tangan, manakala Ibnu Qudamah mengatakan bahawa membasuh tangan merupakan adab-adab makan yang sunat untuk kita lakukan. Jelaslah di sini bahawa membasuh tangan sebelum makan lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan hukumnya ialah sunat dan digalakkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahawa tangan kita tidak akan dapat lari daripada kekotoran dan membasuh tangan merupakan perbuatan yang dapat menjamin kebersihan dan kesucian tangan kita daripada kekotoran. Mengikut saintifik, tangan merupakan anggota yang kerap bersentuhan dengan makanan. Tangan yang tercemar boleh membawa kepada pelbagai penyakit bawaan makanan. Oleh itu, kita mestilah membersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menyediakan makanan. Membasuh tangan lebih dikenali sebagai mencuci tangan atau membersihkan tangan adalah satu perbuatan untuk kita membuang kekotoran, debu ataupun tanah. Dan jika tiada air atau sabun, kita boleh menggunakan abu untuk membasuh tangan. Hal ini kerana untuk meminimumkan lagi penyebaran penyakit. Jelaslah bahawa dengan mencuci tangan sebelum makan dapat mengelakkan kita daripada mengalami penyakit cirit-birit, bronkitis, influenza dan sebagainya. Dan antara manfaat mencuci tangan sebelum makan ialah dapat menghilangkan kuman, dapat mencegah daripada penyebaran penyakit dan juga dapat menjamin kesihatan tubuh badan. Ketiga, ialah tidak bersandar ketika makan. Jika mengikut sunnah, tidak dinafikan lagi makan secara bersandar memberi keselesaan kepada kita. Namun Rasulullah SAW melarang kita berbuat demikian. Hal ini kerana yang pertama, makan secara bersandar hukumnya adalah makruh. Kedua, perbuatan tersebut merupakan perbuatan dan kebiasaan golongan bangsawan. Yang ketiga, makan secara bersandar juga merupakan cara makan orang yang sombong. Walau bagaimanapun, kita dibolehkan untuk makan secara bersandar jika menghadapi kesukaran seperti sedang sakit ataupun sedang uzur. Selain itu, terdapat hadis yang dapat membuktikan bahawa kita dilarang untuk makan secara bersandar, iaitu ketika Abu Juhaifah mengatakan bahawa dia berada dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada seseorang yang berada dekat dengan baginda, yang bermaksud, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Hadis riwayat Bukhari nombor 5399.
Dari sudut saintifik pula, ia menunjukkan bahawa makan secara bersandar akan menyebabkan gangguan pencernaan dan perut akan menjadi buncit. Manakala jika kita makan dengan tegak, ia dapat membuatkan saraf pencernaan dalam keadaan tenang dan perlahan. Sistem pencernaan juga akan lebih sedia untuk menerima makanan dan juga minuman. Gangguan pencernaan. Rongga perut adalah tempat kepada organ-organ pencernaan yang penting seperti usus kecil dan pankreas. Antara gejala yang sering berlaku kerana gangguan pencernaan ialah sakit perut. Antara kesan yang akan dirasai ialah rasa tak selesa pada bahagian perut, kram dan juga memulas. Tahap kesakitan yang dirasai oleh seseorang itu dapat menentukan tahap keparahan gangguan pencernaan itu. Risiko akan lebih tinggi jika seseorang itu tidak mendapatkan rawatan dengan segera. Kemudian, makan secara bersandar akan menyebabkan perut menjadi buncit. Perut buncit merupakan keadaan di mana bahagian perut menjadi besar dari saiz biasa. Lemak di perut yang terlalu banyak akan membawa kepada lemak visceral di sekitar organ dalaman seperti hati, usus dan pankreas. Antara gejala yang akan dirasai ialah rasa muntah dan mual, demam, sentiasa bersendawa serta seseorang itu tidak dapat makan dan minum lebih dari 8 jam. Kesan lemak visceral yang berlebihan akan menyebabkan penyakit bahaya seperti diabetes, penyakit jantung, kolesterol berlebihan dan darah. Adab makan yang terakhir ialah berhenti makan sebelum kenyang. Mengikut sunnah, Rasulullah SAW akan berhenti makan sebelum kenyang, ataupun dalam erti kata lain ialah makan jangan sampai kenyang. Hukum makan berlebihan adalah makruh. Antara manfaat berhenti makan sebelum kenyang adalah terhindar daripada segala jenis penyakit yang dapat memudaratkan tubuh badan. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 menjelaskan, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus dalam setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihinya, hendaklah sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk bernafas." Dari sudut saintifik, maka ketika perut berasa sedikit kenyang ataupun sangat kenyang meningkatkan risiko penyakit obesiti ataupun penyakit yang dikaitkan kegemukan seperti darah tinggi, kencing manis dan serangan jantung. Terdapat beberapa implikasi tidak berhenti makan sebelum kenyang. Salah satunya adalah gangguan pencernaan. Jika makanan di dalam perut terlalu penuh, maka enzim tidak dapat mencerna makanan dengan sempurna. Makanan yang tidak dicerna dengan sempurna ini akan masuk ke dalam usus dan menyebabkan salah cerna dan menimbulkan gas ataupun lebih dikenali sebagai angin. Inilah yang akan menjadi punca kembung perut. Seterusnya, meningkatkan kadar gula dalam darah. Kiranya kadar gula dalam darah meningkat tinggi, secara automatik tubuh badan akan menghasilkan hormon insulin yang bertujuan untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Kebiasaan makan secara berlebihan akan mendorong tubuh badan untuk menyimpan lemak daripada menggunakannya dan menyebabkan badan menjadi gemuk ataupun lebih dikenali sebagai obesiti. Seperti yang kita cakap tadi, obesiti juga mendorong kepada pelbagai jenis penyakit kronik seperti darah tinggi, sakit jantung dan juga kencing manis. Selain itu, tubuh badan menjadi lesu. Makanan ini membuatkan saluran pencernaan untuk bekerja lebih keras untuk mencerna makanan yang telah ditelan. Ini akan mengakibatkan tubuh badan menjadi tidak bertenaga. Jika gula dalam darah yang melonjak akan menyebabkan
produksi insulin yang berlebihan dan menyebabkan asid amino masuk ke dalam otak kita. Akibatnya adalah kita akan menjadi mengantuk dan lesu tidak bermaya. Indikasi tidak berhenti makan sebelum kenyang yang terakhir adalah sesak nafas. Kiranya banyak makanan yang mengandungi karbohidrat masuk ke dalam tubuh badan, maka banyak karbon dioksida yang dihasilkan daripada makanan yang telah dicerna. Akibatnya, tubuh badan akan kelebihan karbon dioksida dan kekurangan oksigen untuk bernafas. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.